Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika dia sedang duduk dan dia bersama pelajarnya. Seseorang masuk dan berkata, "Sekiranya aku membunuh seseorang lelaki, bolehkah aku dimaafkan?" Dia menjawab, "Ya, tentu saja. Maksud saya Allah mengampuni orang yang membunuh 100 orang. Ya, kamu bisa dimaafkan untuk itu." Jadi lelaki itu pergi. Seseorang lelaki lain masuk dan menanyakan soalan yang sama kepadanya. "Sekiranya aku membunuh seseorang lelaki, apakah aku akan dimaafkan?" Dan dia menjawab pula, "Tidak." Dia terperanjat dan pelajarnya pula seperti, jap, apa hal ni?" Dalam akidah kita, dalam kepercayaan kita, tidak ada keraguan bahawa dosa besar tidak membawa seseorang keluar dari Islam. Dia boleh diampunkan. Mengapa anda memberitahu lelaki kedua tidak? Dan apa yang membuatnya lebih confused? Kan anda tadi baru saja bagi tahu seseorang beberapa minit sebelum itu, ya? Dia menjawab, "Kerana orang pertama yang masuk sebenarnya telah membunuh seseorang." Saya boleh tahu, itulah firasat. Itulah cara mereka dapat melihat orang-orang di hadapannya. Saya dapat tahu bahawa lelaki itu telah membunuh seseorang dan dia merasa tidak sedap hati dan dia juga meminta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan kepadanya, "Ya Allah akan mengampuni kamu." Dia berkata lelaki kedua itu pula mahu membunuh seseorang. Seperti dia datang untuk dapatkan lesen untuk membunuh secara literal. Seperti, "Baiklah, lepas bunuh saya akan jadi baik selepas ini. Oleh itu saya akan mengatakan astaghfirullah selepas itu dan saya akan jadi baik. Saya akan mula berdoa dan sebagainya." Tidak, apa yang kamu fikirkan ni? Anda sudah sampai ke tahap di mana anda merancang dosa anda sekarang? Sepertinya aku akan buat dosa minggu depan dan aku tahu dan sedar aku akan melakukan dosa dalam seminggu. Tapi aku tetap akan melakukannya. Dan aku akan mengabaikan semua naluri hati antara sekarang dan kemudian yang memberitahu aku, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kita untuk memandang serius dosa-dosa kita, tetapi anda tahu ada perbezaan antara seseorang sesiapa yang ditentukan oleh dosanya dan seseorang yang ditentukan oleh taubah. Saya akan memberi anda contoh. Iblis. Adakah sesiapa yang kisah tentang ibadahnya yang memakan masa beribu-ribu tahun sebelum dia melakukan dosa itu? Tak ada siapa pun peduli kerana dia membiarkan dosa itu menentukannya. Ablasah, dia putus asa. Wastana, dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditentukan oleh kibir, dia ditentukan oleh kesombongan, dia ditentukan oleh dosanya. Kerana ketika dia sampai ke pengiktirafan bahawa dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berpaling kembali kepada Allah dan dia berpaling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan ibadahnya selama ribuan tahun tidak bernilai sama sekali. Sedangkan anda mengambil orang yang telah melakukan sesuatu jauh lebih teruk dari itu, jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh iblis ketika itu. Maksud saya, jelasnya dia telah banyak buat salah selepas itu, tetapi jauh lebih buruk daripada apa yang dia lakukan ketika itu. Dan anda melihat orang seperti Yunus alaihissalam. Adakah Yunus ditentukan oleh dosanya atau dia ditentukan oleh taubahnya? Dia ditentukan oleh taubahnya. "Ya Allah, aku telah buat salah. Aku memanggilmu dari satu tempat di mana tiada satu pun yang pernah panggilmu sebelum ini. Aku panggilmu dari dalam perut ikan paus. Aku tidak berputus asa. Aku tidak menyerah kalah kepadamu, Ya Allah. Rabbana zalamna." Dan dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Seruan kesempurnaan Allah dan ungkapan ketidaksempurnaan diri sendiri. Aku menzalimi diri sendiri. Apa yang Allah katakan? Fajtabahu rabbuhu. Allah telah pilih dia. Faja'alahu minas solihin. Dan menjadikannya dari orang yang soleh. Dia berada dalam keadaan lebih baik daripada sebelum itu. Kenapa? Kerana taubatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang mengalami kesusahan dan menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Yunus alaihissalam kecuali bahawa Allah akan meringankan kesulitan itu. Kenapa? Kerana itulah Yunus. Kerana beliau telah ditentukan oleh taubahnya. Dan anda kaji sejarah Islam, anda dapati orang yang benar-benar melakukan beberapa perkara yang benar-benar buruk. Maksud saya Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala. Tidak ada lelaki dalam sejarah Islam selepas sahabat yang mempunyai lebih banyak buku yang ditulis mengenai sifat kebaikannya daripada Abdullah bin Mubarak. Dan dia dulu suka parti-parti, dulu dia peminum, dulu dia pemuzik. Rumahnya dulu macam pusat parti di Maru, Iran. Pusat parti adalah rumah Abdullah bin Mubarak. Tetapi taubahnya adalah yang menentukannya. Malik Ibn Dinar rahimallahu ta'ala. Dia pemabuk,
tidak solat selama 17 tahun, membunuh anak perempuannya kerana dia mabuk dan tidak bertanggungjawab semasa dia bermain dengannya, melemparkannya secara tidak sengaja. Tetapi taubatnya menentukannya, bukan dosanya. Fudail ibnu Iyad rahimallahu ta'ala. Lelaki ini adalah seseorang penzina. Dia berkata, aku biasa berzina setiap malam dengan orang yang sama di tempat terbuka. Dan dia mengatakan bahawa pada siang hari aku qati' tariq, perompak jalan raya. Tapi dia ditentukan oleh taubah. Dia tidak ditentukan oleh dosanya. Kerana ketika dia berubah, dia betul-betul telah berubah. Dia menggunakan pengiktirafan itu bahawa, aduh, aku betul-betul sudah buat hal ni, untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.